اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT. Kita bertemu sekali lagi dalam majlis yang amat mulia, dalam sesi pengajian kita, pengajian kitab tauhid, secara tauhid. InsyaAllah, mudah-mudahan pengajian kita pada kali ini dapat keberkatan kepada Allah SWT. Lihat pada muka surat 4. Kita masih lagi bicara mengenai mabadi ilmu tauhid, dasar-dasar ilmu tauhid. Kita dah tahu nama ilmu yang kita pelajari, dan kita dah tahu tempat ambilannya, iaitu Al-Quran dan hadis, dan kita dah tahu tentang kandungan yang terdapat di dalam kitab ini. Yang keempat, tempat bahasanya, tempat perbahasan ilmu, maudu'nya, yang Arab panggil maudu', topik perbincangan. Tempat bahasanya ilmu tauhid, iaitulah maudu'nya, topiknya kepada 4 tempat. Maknanya ilmu tauhid ini membincangkan beberapa bidang keimanan kepada Allah, bidang keimanan kepada Rasul, bidang keimanan tentang perkara-perkara yang baik. Yang pertama, pada zat Allah Ta'ala. Yang kita nak bahas pada zat Allah Ta'ala dari segi sifat-sifat yang wajib baginya Allah, sifat-sifat yang mustahil atasnya Allah, dan sifat yang harus padanya pada Allah. Kita nak bahas dalam ilmu tauhid, bahas pada zat Allah, tentang zat Allah, bukanlah tentang zat Allah tu lagu mana, tidak. Bukan tentang hakikat. Yang kita nak bahas dari segi sifat yang wajib. Tiada siapa yang boleh tahu hakikat zat Allah melainkan Allah. Barang siapa yang mendakwa dia tahu hakikat Allah, maka itulah orang yang tidak tahu. Tidak tahu hakikat Allah, itulah tahu. Tahu hakikat Allah itulah tidak tahu. Ini ngaji pondok. Dia ngaji pondok dia macam tu. Tahu itulah tidak tahu. Tidak tahu itulah tahu. Allah lagu mana? Di mana ia? Macam mana? Di mana tempat dia? Tak tahu. Itulah tahu. Kalau Allah di mana? Di langit. Macam mana besar? Itulah tidak tahu. Dia tidak tahu hakikat Allah. Ini jaya murakkab yang saya dah sebut pada bulan lepas. Jadi ilmu tauhid bukan membincang tentang hakikat zat Allah. Yang kita nak bincang tentang sifatnya. Sifat-sifat yang wajib bagi Allah, sifat-sifat yang mustahil atas Allah, dan sifat-sifat yang harus bagi Allah. Tidak memadai dengan kita tahu Allah itu ada. Tak cukup. Tidak memadai dengan kita tahu Allah mencipta langit. Sebab orang kafir pun kebanyakannya tahu kata Allah itu ada, dan Allah itu mencipta. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh la yaqulunna Allah. Kiranya kamu tanya orang kafir, siapa yang mencipta 7 peta langit dan bumi, mereka akan berkata Allah. Mereka kenal Allah. Yahudi kenal Allah, Nasara kenal Allah. Cuma mereka, iman mereka tak diiktibar dalam syarak dengan sebab mereka tidak beriman dengan Muhammad Rasulullah.
Jadi adakah kita mau sekadar kita kenal Allah tu ada dan Allah mencipta? Abu Lahab pun tahu Allah tu ada. Abu Talib bab menakan Nabi, bila orang tanya tentang apa agama yang dibawa oleh Muhammad, dia bersyair, walaqad alimtu anna dina Muhammad khairul adyanil bariyah. Aku yakin agama yang dibawa oleh Muhammad itu sebaik-baik agama, sebaik-baik agama manusia. Aku yakin. Tapi dengan sebab kufurnya, kufur inad, kan? Kufur kepala batu. Kalau kami panggil sana, kufur kerah tiang. Kerah kedekiang. Kepala batu punya kufur ni. Dengan sebab dia ego, dengan sebab demi menjaga martabat dia, maruah dia, pangkat dia, dia sanggup mati dalam keadaan kufur. Kebanyakan orang kafir dulu tahu kata Allah itu Tuhan yang mencipta, tetapi mereka hanya tahu, tapi mereka tidak kenal. Mereka hanya tahu Allah ada, tapi tidak kenal Allah. Kita nak mengetahui ini kenal Allah, bukan ilmullah, ma'rifatullah. Tahu lain, kenal lain. Abu Jahal tahu Allah, Abu Talib tahu Allah. Orang-orang kafir dulu, Yahudi, Nasara tahu Allah, tetapi tidak kenal. Sebab nak nama kenal ni bila dia beriman dengan Allah. Sebab makrifah ini al-i'tiqadul jazim al-muwafiq lil waqi'. I'tiqad yang mantap, yang bersesuaian dengan, yang bertepatan dengan waqi', realiti yang dia sebut. Kalau dia kata aku tahu Allah, Allah tu dua, Tuhan tiga, Isa, Maryam, Allah, itu bukan makrifah. Sebab apa? I'tiqad dia tidak muwafiq lil waqi', tak tepat dengan realiti waqi'. Kalau dia kata aku tahu Allah, kan, Allah tu besar, itu bukan kenal. Hanya tahu Allah tu ada, tapi tidak kenal. Ini makrifah. Kita nak mengaji ilmu ma'rifatullah, ilmu nak kenal Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang pertama yang kita bincang ialah tentang zat Allah dari segi sifat-sifat yang wajib baginya, bagi Allah. Nanti akan datang sifat-sifat itu. Sifat-sifatnya Allah yang mustahil atas Allah, dan sifat yang harus padanya pada Allah. Kadang-kadang dengan sebab kita tak tahu beza di antara sifat yang wajib, sifat yang mustahil, sifat yang harus, kadang-kadang boleh membawa kepada sesat. Kadang-kadang sifat itu mustahil atas Allah, kita pergi kata wajib, kan? Tuhan beranggota itu mustahil, kita pergi kata Allah itu beranggota. Itulah punca dari bila kita tak mengaji ilmu tauhid. Allah menaruhkan iman kepada kita, itu harus, kan? Kita pergi kata itu wajib. Iman di orang kafir itu kita kata mustahil, sedangkan harus. Itu nanti akan datang, kita akan bincang. Mana Allah memiliki sifat-sifat. Sebenarnya saya dah sebut itu. Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan ahli sunnah wal jamaah ialah golongan yang mengaku bahawa Allah itu bersifat, golongan yang menolak takhtil. Mana takhtil? Mengkosongkan Allah daripada sifat-sifat. Ini bukan ahli sunnah. Ini bukan ahli sunnah bila ada golongan yang menolak sifat-sifat ini. Dan bukan ahli sunnah wal jamaah, kata Ibnu Hajar, kalau ada golongan yang menyamakan Allah dengan makhluk. Ini bukan main-main. Ini ilmu sifat 20 jadi bahan lawak permainan dalam internet.
Tuhan ada, lawan tiada. Bila lawan tiada, bergocoh pasti tak ada. Siapa yang dia ajar dia lagu tu? Saya mengaji pondok ni tak pernah dengar guru mengajar gitu. Tuhan ada, lawannya tiada. Setiap yang ada ni pasti ada yang menghadap. Ini dia reka dalam internet. Setiap yang ada pasti ada yang menghadap. Lalu anak murid tanya tu guru, Allah itu ada, siapa yang mengadakan Allah? Ustaz ni hak mereka ni. Tok guru nak jawab tak boleh. Dah Allah ada, siapa yang mengada? Dah Tok guru beritahu kata setiap yang ada pasti ada yang mengadakan. Lalu Tok guru kata, barang siapa banyak menanya maka lemah imannya. Dia jumpa karate. Mereka, tuan-tuan jangan percaya ke dalam YouTube, dia mereka kan. Kalau saya jumpa dah, saya tanya, Tok guru mana yang mengajar begitu? Saya nak jumpa. Kalau RM1 pun kalau di Malaysia, saya selalu nak pergi tambang. Yang jumpa Tok guru tu, saya nak pergi marah dia Tok guru. Saya tak jumpa dia lagi. Dekat dengan rumah saya. Tak cakap tu. Yang saya beritahu pun tuan-tuan kenal. Dia tak jumpa, dia tanya Ustaz, nanti dulu, Tok guru mana yang kata begitu? Bila ada, bila lawan tiada, ya, setiap yang ada yang mengadakan. Lalu Tok guru telah mencipta satu ideologi, satu teori yang memerangkapkan diri Tok guru itu. Tak dia cakap. Lalu anak murid tanya, Allah ada, siapa yang ada? Tok guru nak jawab tak boleh. Lalu Tok guru kata, barang siapa banyak menanya, lemah iman. Saya tanyalah Ustaz Farid, kecil beranak pondok. Beranak tu pondok. Lepas tu pergi mengaji pondok. Balik main pondok. Nikah pun dengan anak tunggu pondok. Balik kampung pondok pula. Balik kedah pondok pula dah. Pondok dunia saya. Lepas tu ni nak buka pula. Ya, dunia saya pondok. Lepas tu saya nak tanya, Tok guru pondok mana? Kalau di Patani tu, di Thailand saya mengaji, habis dah Tok guru yang alim tauhid ni saya jumpa. Dekat mana saja dalam hutan atau bukit saya jumpa. Tak pernah saya dengar Tok guru kata, setiap yang ada yang mengada. Itu beritahu kata dia menghukum itu, bukan dia mengaji. Tok guru beritahu macam ni, setiap yang baharu ada yang mengada. Itu betul. Kalau tuan-tuan perempuan tanya saya, Tuhan ada, siapa mengadakan Tuhan? Saya nak jawab tak boleh. Saya nak jawab tak boleh. Sebab soalan tu soalan tak betul. Soalan tu tak betul. Bila soalan tu tak betul, saya tidak menjawab dengan betul. Setiap yang baharu ada yang mengajar. Ya, itu betul. Semua guru mengajar begitu. Dan tak pernah saya dengar guru kata, barang siapa yang banyak menanya, lemah imannya. Tak pernah. Ini Tok Sami. Dia satu ada ajaran Buddha. Yang saya tanya orang Buddha, yang dia ni memang salah seorang ulama Buddha. Dia kata dalam Buddha ni tak ada tanya Tuhan di mana. Jangan tanya. Tanya lemah iman. Kafir kalau tanya. Ini Buddha, bukan Islam. Nak tanya saya nak jawab hari ini. Dia sebut dah bulan lepas kan, Tuhan di mana? Tuhan tak di mana-mana. Itu jawapannya. Tuhan lagu mana? Tuhan tak berlagu. Tuhan macam mana? Tuhan tak bermacam. Habis ya? Macam mana kita tak tanya pokok, mana anak kamu? Sebab pokok tidak beranak. Di mana rumah kamu? Kita tidak bertanya pokok di mana rumah kamu, sebab pokok tidak berumah. Bila Allah bukan macam kita, dia tidak boleh soalan-soalan yang kita tuju kepada makhluk. Lepas tu kul wallahu ahad turun, siflana rabbaka ya Muhammad, sebutkanlah ciri-ciri Tuhan kau. Lalu Allah jawab apa? Kul huwallahu ahad. Allah tunggal. Habis. Kalau yang cerdik, yang tidak, tak soal. Bila Allah tunggal, Allah tak sama dengan siapa.
Allah bukanlah manusia, bukanlah tumbuhan, bukan jenis air, bukan batu, bukan api, bukan tanah. Oleh karena itu, jangan kita soal di Allah. Apa yang kita soal tentang batu, tentang kayu, tentang pasir, tentang air. Lalu orang kafir tak tanya dah, orang kafir mencuri. Ni terbaru dalam YouTube pula. Allah, apa ni kawan-kawan dia, kuncu-kuncu mereka. Ni Pak ingat kita duduk pondok tak tengok. Tengok juga Nah, tu kan tahu dia mohon orang kampung lah. Yang buka internet, bakat saya. Dia ingat tok lebih pondok tak tengok lah. Tak, saya jumpa saya tengok dekat rumah saya, kampung sebelah lah. Ustaz cakap tau. Tapi tak pernah jumpa. Nak jumpa saya nak pegang suku mana? Nak tanya suku mana? Pernah mengaji pun tak pernah tahir ni. Cuba nak jawab. Dia kata apa? Abu Hasan Asy'ari, Imam Syafi'i akidah dia bukan macam Abu Hasan Asy'ari. Imam Syafi'i bukan mengaji sifat 20. Kenapa tak ikut Abu Hasan Imam Syafi'i? Ya, memang betul. Abu Hasan Asy'ari dilahirkan selepas 55 tahun Imam Syafi'i wafat. Imam Abu Hasan Asy'ari dilahirkan selepas 55 tahun Imam Syafi'i wafat. Maknanya sudah pasti Imam Syafi'i bukan bermazhab Abu Hasan Asy'ari. Ya, betul, memang betul. Lalu dia kata bawa tak ikut Imam Syafi'i. Tapi saya jawab dekat masjid mereka juga, dekat masjid pokok tu. Dia kata sejak bila jadi hero mazhab Syafi'i? Yang ustaz ni jadi hero mazhab Syafi'i. Sejak bila dia jadi pengikut tegar mazhab Syafi'i? Tahu saya dia ni sudah mengajar fiqh, kita jangan bertakayut dengan mazhab, tidak berterikat dengan mazhab. Kita tidak boleh pegang Imam Syafi'i satu persatu. Tiba-tiba bila main Usuluddin, suruh ikut Imam Syafi'i itulah. Sampai Ahli Sunnah wal Jamaah menurut ulama besar dulu, begitu juga Syekh Murtadha Zadili dalam syarahnya, bila diitlaq Ahli Sunnah wal Jamaah ialah Abu Hasan Asy'ari dan Abu Mansur Maturidi dalam masalah usul akidah. Dalam masalah furu' fiqh ialah imam mazhab yang empat. Kenapa pula tiba-tiba mazhab Abu Hasan Asy'ari nak kena ikut Imam Syafi'i? Itu Profesor Hamka, Buya Hamka pernah disoal, apa itu Ahli Sunnah wal Jamaah? Di dalam majalah Panji Masyarakat tahun 1990. Yang tanya ni pokok sana juga. Cuma nak pasti Hamka ni sebenarnya lagu mana akidah dia. Dia kata mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah rumusan akidah yang telah dibuat oleh Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Maturidi. Sebab apa saya pilih pendapat Buya Hamka? Sebab pendapat Hamka ni selalu disebut-sebut oleh golongan ini dalam masalah lain. Mereka selalu mengagung-agung Buya Hamka, tapi bila main masalah yang mutakhid, mereka senyap, sembunyi perkataan Hamka. Lalu mereka cuba tanya lagi dalam majalah Gema Islam 1963. Mari tanya lagi, takut Buya Hamka berubah fikiran. Ya Buya, siapa itu mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah? Dia kata ditegaskan. Ditegaskan kalau tanya lagi tahun depan kenapa? Ditegaskan Ahli Sunnah wal Jamaah pada masalah usul ialah Abu Hasan Asy'ari dan Abu Mansur Maturidi, dan pada masalah furu' imam mazhab yang empat. Apa kita tanya? Tiba-tiba dia kata, ikutlah Syafi'i. Syafi'i bukan mengaji sifat 20. Ingat bila dia jadi hero mazhab Syafi'i? Kita nak tanya dia. Bila dia mengajar kitab-kitab Syafi'i, kita jadi ikut Syafi'i. Tak boleh berkait, tak boleh bertambat dengan Imam Syafi'i, tak boleh ikut satu peratus. Ya.
kita ikut mazhab Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Maturidi, Imam Syafi'i, bukan makna kita ikut dengan jalan ta'assub, asabiyah buta diri. Kita hanya ikut garis pandu yang mereka buat. Dalam masa yang sama mereka kata tidak boleh kita ta'assub dengan mazhab. Tiba-tiba mereka suruh kita ikut pula. Ni disebut ibanah. Kan? Ibanah. Buat apa tak suruh kita ikut? Dalam mazhab Abu Hasan Asy'ari, kalau kita mengi tuan-tuan mengi nanti insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, kita mengerti wujud dan masalah kalam. Ulama-ulama mutakallimin menolak pendapat Abu Hasan Asy'ari. Abu Hasan Asy'ari kata wujud tu ain maujud. Majoriti ulama mutakallimin dah wujud tu sifat. Mereka tolak Abu Hasan Asy'ari itu. Cuma kita hanya ikut garis panduan yang dibuat, bukan kita ikut pedang, ikut buta tuli. Kenapa pula kita kena ikut Abu Hasan Asy'ari sampai ke lubang cacing? Ini nak suruh ikut kitab Ibanah. Nanti saya bahas Ibanah ni dalam masalah lain. Ini dalam internet terbaru tadi. Dalam masalah kalam, Abu Hasan Asy'ari kata Nabi Musa dengar kalam Allah, kalam yang qadim yang duduk dekat Allah, yang tak berhuruf, tak bersuara. Imam Ghazali, Abu Ishaq Al-Isfirayini, Izzuddin Abdul Salam menolak Abu Hasan Asy'ari. Lagu mana Nabi Musa boleh dengar kalam Allah yang qadim, yang tak berhuruf, tak bersuara ini? Kami tak terima. Tolak Abu Hasan Asy'ari. Tapi bila tanya, akidah kamu Asy'ari. Itu nak beritahu kata kita Ahlussunnah wal Jamaah, kan? Kita tidak ikut dengan ta'assub dengan mana-mana imam. Hanya kita ikut garis pandu yang mereka buat. Senang. Itu je. Kenapa suruh kita ikut Abu Hasan Asy'ari sampai ke lubang cacing? Begitu ke Imam Syafi'i. Tahu? Ini saya marah sikit sebab ni. Dalam internet sebut. Jadi buat dia dalam masjid gelak. Tu kata macam tu. Baru saya bertanya lemah imam. Padahal tu ustaz mereka duk bohong mereka. Tak pernah tu cakap macam tu. Allahu Akbar. Bahan niat mainan lawak. Allah, jadi bahan lawak. Sifat 20. Saya tak mau sebut pendapat ulama lain. Dia sebut apa dia ni, Imam Muhaddisin. Fathul Bari. Pengarang kitab Fathul Bari. Dan Profesor Hamka. Sebab apa? Nama-nama ni selalu diguna pakai oleh mereka dalam masalah lain. Kalau sebut Imam Nawawi, Imam Nawawi sendiri orang yang boleh buat mazhab. Bila orang tanya dia, ya Imam Syekh, kenapa tidak cipta mazhab lain? Dia tak lebih senang ikut Syafi'i buat. Apa kena pening kepala nak buat masalah lain? Dah lengkap. Tapi Imam Nawawi barangkali dia boleh menandingi Imam Syafi'i. Kalau tak lebih positif, orang yang cukup hebat Imam Nawawi. Tapi dia tak, aku lebih senang mengikut Asy-Syafi'i. Aku lebih senang mengikut Al-Asy'ari. Itu. Baik. Sebab itulah kita mengaji sifat 20 ini. Yang saya sebut 20 ni yang wajib kita pelajari. Dan yang lain itu cukup dengan kita tahu. Ada lagi di Allah SWT sifat-sifat yang kamalah, yang sempurna, yang layak dengan ketuhanan, yang layak dengan Allah SWT. Itu. Yang kedua, pada zat Rasul-Rasul. Tadi saya nak sebut sekali lagi, sebenarnya golongan yang tak bermazhab ni, golongan yang dakwa mereka ni salafi, golongan yang mendakwa mereka ni berpegang keranda hadis saja. Mereka ni tidak ada ulama yang sebenarnya yang menyokong mereka dalam semua masalah. Dalam masalah lain, mereka buang ulama-ulama yang mereka pakai, ambil ulama lain letak. Dalam masalah yang lain, ulama yang mereka pakai dalam masalah tu, ulama tu tak sama dengan mereka. Mereka sembunyi pakai ulama lain pula. Ibn Taymiyah contohnya, dia memuji golongan Asy'ari. Dia kata golongan mutakallim ini golongan pembantu agama dalam masalah akidah. Ibn Taymiyah memuji orang yang buat maulid Rasul. Dia kata lahum ajrun
orang yang membuat Madinah Rasul ni dapat ganjaran pahala. Tapi golongan ni selalu yang sering sebut Ibn Taymiyah, bila maulud senyap Ibn Taymiyah pakai ulama lain. Ibnu Katsir dia kata orang yang buat pahala, yang buat maulid qad yusar, dapat pahala. Dan dia memuji Raja Al-Muzaffar Al-Kafuri, yang mana dialah pemerintah yang mula-mula membuat secara besar-besaran Masjid Madinah Rasul. Sehingga 300,000 dinar dia infak untuk menyambut Rasul. Lalu Ibnu Katsir puji Imam Muzaffar ini dengan sebab berani buat Madinah Rasul dan jadi seorang yang soleh, dan dia puji dan dia kata orang yang akan dibalas dengan syurga. Ibnu Katsir itu adalah Al-Bidayah wan Nihayah. Mereka sembunyikan pendapat Ibnu Katsir, pakai ulama lain. Lepas tu bila kita ni yang kena tipu, kita nampak apa? Ibnu Taymiyah memihak balik mereka, Ibnu Katsir ulama hadis memihak balik mereka. Ibnu Jauzi, Ibnu Qayyim, Ibnu Jauzi pahala sampai pada si mati. Mereka tak pakai Ibnu Jauzi, pakai Ibnu Taymiyah pula. Allahu Akbar. Tak ada ulama yang teropong mereka satu kali. Begitu Dr. Yusuf Qardawi, dia kata orang tanya dah tentang Madinah Rasul, la yang bari ayyusamma, tak sepatutnya orang mencela buat Madinah Rasul. Itu Dr. Yusuf Al-Qardawi. La yang bari ayyusamma, tak sepatutnya ada manusia golongan yang cuba mencela buat Madinah Rasul. Pada masalah Rasul sembunyi Yusuf Qardawi, pakai ulama lain. Tuan-tuan dan puan yang tak mengaji kena tipu. Tu mengaji dah, insya-Allah. Kita nak cerita. Ni kalau tuan-tuan dan puan mengaji ni, daripada pagi tadi sampai habis, 3 ilmu ni hak wajib kita mengaji. Sempurna. Sempurna mengaji 3 ni. Inilah yang Jibril tanya Nabi pada ketika Nabi mengajar. Apa itu Islam? Apa itu iman? Apa itu ihsan? Kata Nabi kepada Umar, Umar, lelaki ni mari tanya, itulah Jibril. Dia mari tanya nak mengajar kamu apa yang penting yang dalam masjid yang patut kamu kena mengaji. Sebab tu bila dia tanya, sadaqta, benar kau. Sayyidina Umar ni marah. Dalam mari tanya Nabi ni sana lutut. Tak lutut dia dekat lutut Nabi. Kemudian pula letak pula kafai ala fakhidai. Tak dua tapak tangan di atas dua paha Nabi. Ya Muhammad. Tanya ya Muhammad pula. Sebut ya Muhammad kalau kita tu kita kan. Kita nama Muhammad hemat. Tak ni keluar kena. Panggil kat tu kita Muhammad. Ya Muhammad, akhbirni an Islam. Masa tu Sayyidina Umar tak tahu lagi kita Jibril. Main yang handsome ni, rambut minyak, tegak, baju putih. Sayyidina Umar kata nak kata mai jauh, bau wangi. Berabuk pun tak ada. Rambut minyak, selalunya kalau mai kat Nabi, kalau mai boleh jauh-jauh kan. Hapak bau. Kalau baju riban bau. Habuk ni. Nak kata duduk dekat ni tak tenang. Sampai 3 hari Sayyidina Umar duduk pening siapa dia ni. Bila dia tanya Nabi, bila Nabi kata, Islam bejam-bejam, sadaqta, benar kau. Betul. Kalau kita macam mana? Saya duduk mengajar, ada orang yang tanya, ustaz ni, betul. Betul. Kita akan tarik dari esok dengan merah. Masuk masjid pulat jaga. Gila. Kita akan panggil tu anak gila. Masalah ni macam mana ya tuan guru? Nama saya. Ya betul. Guru jawab tu betul. Sayyidina Umar heran, tapi Sayyidina Umar ni dia nak pelempang, tak boleh. Sebab apa? Nabi ni bila dia marah, dia nampak marah sebab dia ni orang tegak, orang lembut senyum, kulit putih. Kalau dia marah memang nampak. Tahu kata dia marah. Tapi lah di ujung sekali bila tanya alamat kiamat, mal mas'ulu anha bi a'lama minas sa'il. Hak tanya ni lebih tahu daripada orang yang kena tanya. Lagi saya nak pening. Siapa dia? 3 hari baru nak panggil Omar mai. Omar dulu aku noh. Omar mai.
Hantar siapa tu yang mai tanya hari tu ni? Itulah Jibril. Kalau Jibril patut pun dia panggil ya Muhammad. Apa Jibril tu dia mai kocak paha betul Nabi Muhammad tu tak apalah. Tu dia. Itu Nabi relax buat tak tahu. Jibril mari tanya nak ajar apa? Nak ajar kamu, bukan nak ajar aku. Bila Nabi Muhammad tu, ya betul. Supaya apa? Sahabat dia dengar. Nak tahu apa? Dalam masjid 3 ni yang kena mengaji. Ni alhamdulillah ni habis lepas tanggungjawab jawatan kuasa masjid pula. Orang yang bertanggungjawab di masjid ni dah lepas. Tak kena soal lah nanti. Sebab apa? Sebab dah hidang 3 ilmu fardu ain yang wajib anak Qaryah mengaji. Jangan buat main. Masjid ni tu imam akan disoal. Apa yang kamu hidang ilmu-ilmu di masjid kepada ahli Qaryah? Biarlah kuliah ni penuh, tapi kalau tidak ada 3 ilmu ni tak cukup, dia akan disoal. Jawatan kuasa akan disoal dalam kubur. Sebab apa tak hidang pada ahli Qaryah? Ilmu yang wajib kena belajar. Ni lepas alhamdulillah. Tu. Yang kedua pada zat rasul-rasul. Dari segala sifat-sifat yang wajib baginya, sifat-sifat yang mustahil atas Nabi, dan sifat-sifat yang harus pada Nabi. Kadang-kadang sifat tu harus, kita kata wajib. Kadang-kadang sifat tu wajib, kita kata harus. Itu nanti akan datang. Dan biar dulu. Dan beriman dengan Rasul, kita kena tahu sifat-sifat dia. Kalau tak beriman dengan Rasul, tahu Rasul tak jadi. Beriman ni bila kita tahu sifat-sifat dia, yang perkara-perkara yang mustahil di atas dia, dan sifat-sifat kemanusiaan yang ada dekat dia, baru nama kenal Nabi. Kalau tidak tahu. Kalau tahu, Abu Lahab lagi tahu. Tengok dengan mata. Dan ulama-ulama yang cuba mentahrifkan Quran, mentahrifkan, cuba ubah, memalsukan, ubah Quran dan Taurat, mereka tahu Muhammad itulah Muhammad itu dan Taurat. Tapi mereka padam buang, bubuh sifat-sifat yang lain. Muhammad putih, bubuh hitam. Mereka tahu. Mereka tahu Muhammad itu benar. Tapi sebab apa Tuhan tak terima iman? Sebab tak cukup. Takat tahu tak cukup. Tahu begitu tak cukup. Sebab apa? Orang kafir zaman Nabi lihat dengan biji mata. Abu Talib, agama Muhammad ni benar. Dengan biji mata, tapi Tuhan tak terima. Itu Abu Lahab, orang yang paling seronok sekali. Orang yang paling seronok bila dilahirnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia puji anak makan dia. Sebab itu adalah hadis Bukhari, Imam Bukhari sebut dalam sahih dia. Abu Lahab ni diringankan azab setiap hari Isnin. Setiap hari Isnin diringankan azab. Sebab apa? Sebab dia terlalu seronok bila lahirnya Nabi Muhammad. Sedangkan Abu Lahab ni telah disebut dalam Quran. Setiap hari manusia baca tabbat yada Abi Lahab. Rugi, celaka Abu Lahab. Tapi setiap hari Isnin dalam hadis Bukhari diringankan azab dengan sebab dia gembira bila lahirnya Nabi Muhammad. Dia yakin yang Muhammad, dia kenal Muhammad, tapi tak cukup dengan itu. Sebab itulah kita kena mengaji tentang sifat-sifat Nabi. Baik, yang ketiga, kita akan mengkaji tentang segala kejadian, pada segala kejadian dari segi jirim dan arat. Ni apa ni? Jirim arat ni kalau aku mengaji kan, apa dia? Nanti dulu. Jirim dan arat. Sekira-kira keadaan jirim dan arat ini itu jadi pertunjukan dalil dan bukti dan dalil atas wujud yang menjadikan dia, iaitulah Allah. Jirim selain daripada Allah. Ada orang tanya mana dalil jirim dan arak ni, tak ada dalam Quran dan hadis. Ada dalil dia, laisa kamitslihi syai'. Allah tak semacam dengan sesuatu.
suatu itulah dalil jirim Arab. Sebab suatu tu jirim dan Arab itulah suatu yang lain daripada Allah. Allah tak semacam dengan suatu. Suatu tu apa dia? Setiap yang berjirim dan Arab. Jirim ni yang berketul, yang ada diri, yang boleh ditempuh, boleh dirasa. Itu jirim, yang ada diri. Ni jirim, kita ni jirim. Yang mengambil lapang, yang mengambil qadar untuk dia duduk. Mengambil qadar ruang. Itu jirim. Ni macam ni. Jirim, saya ni jirim. Setiap yang memenuhi ruang. Kalau kita dulu terjemah lapang, bukan lapang padang tu. Padang bola bukan, kita duduk tengok padang bola, itu je bukan. Mengambil ruang ni macam tubuh saya sekarang ni. Angin ni duduk di tepi tubuh saya. Sebelum saya duduk di sini, angin penuh. Bila tubuh saya duduk, angin pergi. Duduk di sekeliling badan saya. Sekiranya angin tu boleh dikeraskan, kita boleh lihat bentuk tubuh saya. Ini orang panggil jirim. Itu angin. Kalau air, bila saya turun dalam air, maka air tidak akan masuk dalam badan saya. Dan air akan duduk di sekeliling rapat dengan badan saya ini. Sekiranya dibekukan air itu, ditarikkan saya, nescaya air itu akan berbentuk tubuh saya. Mana dalil bukti yang saya ini mengambil lapang? Buktinya bila air itu dikeraskan, terbentuk tubuh saya. Inilah ni. Itu jirim. Begitu juga dalam tanah. Sebab tu kalau air, contoh ambil lapang ni, kadang-kadang satu benda tu dia mengambil 3 ruang. Ruang lapang ni ruang untuk tubuh dia duduk. Kalau sungai, di bawahnya sedut tanah, dan di atasnya air, dan di atas air itu ialah udara. Bila kita pacak kayu, kayu itu telah mengambil ruang udara, ruang air, dan ruang tanah. Kita tahu mana dia mengambil ruang tanah? Bila kita tekan, bila kita cabut, bentuk buluh tu. Tanah tak masuk, air tak masuk, dan angin pun tidak masuk dalam badan. Ini jirim. Kalau suatu tu dia ada diri, berketul, berpejam, dia mengambil ruang, itu bukan Allah. Itu. Dia mengambil lapang, mengambil ruang. Saya selalu buat misal. Kalau siapa tak berhenti jirim ni, dia teruk pada burung gagak. Kenapa berhenti tak berhenti pun tak apa. Dia mengaji. Saya dulu pun sekali tak berhenti kak. Burung gagak pandai. Kan kita mengaji dulu burung gagak dah agak air tengah padang pasir, kan jumpa satu botol yang mana ada air sedikit di dalamnya. Gagak ni bijak, dia tahu setiap yang berdiri mengambil lapang, mengambil ruang. Lalu dia tahu seketul batu peluk, air naik, peluk, air naik, peluk, air naik sehingga dia boleh minum. Adakah dia tahu air itu bertambah? Tak bertambah. Banyak tu juga air. Tak bertambah, banyak tu juga. Tapi bila batu ini berpecah, jirim, bila setiap jirim dia mesti mengambil ruang. Bila dia masuk dalam air, dia akan menolak air. Dia duduk sekadar badan dia, air akan bertambah sebesar batu itu. Dia tak lebih besar batu itu. Cuma jangan tahu. Kalau sana pergi lok lak, tahu lok lak habislah kan. Tak. Kita goli, peluk. Dia tahu. Yang bertambah tu sebesar goli. Air yang bertambah tu, dia akan naik sebesar goli, bukan bertambah, dia akan naik sebesar goli. Sebab tu gagak tahu timbak air tu jadi tinggi, lalu dia boleh minum. Sebab dia tahu setiap yang berdiri mengambil lapang. Bila mengambil lapang, dia akan menolak air, menolak air akan naik. Gagak cerdik. Tu. Gagak cerdik.
Saya ambil 8. Kemudian dalam kitab nama Maqulatul Asyara. Hak ni kan nak mengaji ni kena nak buka pondok baru suruh mengajar. Makulat. Kalau mengaji berkulat apa? Hak ni kalau tok guru mengajar di pondok kena dalam rumah. Dalam masjid tak boleh. Seorang dalam rumah 3-4 orang. Ilmu makulat. Tu bahas tentang ciri dan arah. Ciri-ciri arah. Kami kaji habis kami ni. Lah ni hak orang putih baru dapat kami dah tahu. Belagak. Tu cerita burung gagak. Memang tahu lah. Tu ciri. Dia ngambil ruang. Jirim tidak boleh menempuh. Sebab tu dalam kitab makulat kadang-kadang jirim tu tetap dia ngambil lapan. Ni macam lain. Ni. Tiang ni angin dua ke dah setiap hari. Duduk di tepi lah. Bila nak jalan nak pindah. Angin nak masuk tak boleh. Ada yang dia berpindah-pindah. Mana macam kita berlari. Kita lari. Berpindah. Sebab tu telinga kita tu. Sebab apa? Tubuh kita menempuh angin. Sebab telinga kita. Dia bising. Bila kita naik motor bising. Sebab apa? Bila jirim, dia mesti mengambil ruang angin. Dia mesti menempuh. Angin mesti kena beri dia lalu. Macam ikan berenang dalam air. Dia mengambil ruang dengan jalan berpindah-pindah. Sebab tu air akan beri laluan. Air akan beri laluan kepada ikan. Ini jirim lah. Jirim. Baru jirim tak menjadi jisi jauhan. Jangan lari ya. Jauhan tak menjadi jisim tak lagi tau. Mungkin tak lagi jaiz belum lagi. Alam belum lagi. Baru jirim. Tapi tak payah lah. Kali-kali 10 bayar lagi. Mengaji orang putih bayar lagi. Saya orang putih bela ni tak boleh cakap. Tapi mengaji jirim seminggu boleh lah. Tak payah. Tapi kena berguru betul lah. Itu jirim. Jirim dia tidak boleh masuk sama sendiri. Jirim dia tidak boleh masuk sama sendiri dengan jalan rempuh. Nufus dia tidak boleh masuk. Yang boleh masuk bila sifat arak yang nanti saya akan sebut. Sifat boleh masuk. Mana? Manis boleh masuk dalam kek. Panas boleh masuk dalam kek. Wangi boleh masuk dalam kek. Tetapi kek tidak boleh masuk dalam kek. Bila kek masuk dalam kek, kek yang dibawa akan pecah. Ngaji pondok lah. Kalau tak mau tak puas, tak tarik. Nak ngaji pondok ni macam tu. Dia tidak berempuh. Setiap yang berjirim masing-masing membawa diri sendiri. Dia tidak menumpang yang lain. Sebab tu yang terbaru ahli-ahli sains heran sebab apa air laut masing-masing membawa air sendiri. Air laut ni dia bukan masuk begitu. Sebab tu kita tengok air laut. Sebab apa jadi ombak? Sebab jirim sama jirim dia tidak boleh masuk dengan jalan mesra, menyelinap. Macam nak masuk manis dalam air teh. Masuknya panas dalam air. Dia masuk tak pertama. Bila air teh panas, bila teh itu sejuk, albarkah air teh itu surut, dah. Dia tak akan jadi kurang. Itu makna arak. Arak dia boleh masuk minat. Tapi bila air teh dituang di atas air teh, apa akan jadi? Tumpah. Dan air teh yang masuk tu bukan dia masuk di dalam diri air teh yang dibawa. Sebenarnya dia masuk tu dengan diri dia sendiri. Dengan diri dia sendiri dia masuk. Bukan dia masuk lah. Mesra begitu tidak. Suatu air ombak kenapa jadi macam ni? Dia sebab jirim sama jirim, dia tidak boleh masuk sama sendiri. Orang putih baru dapat air laut rupanya dia masing-masing membawa diri sendiri. Kita yang pergi pondok 20 tahun dah tahu. Belagak tembang pada baru tahu juga. Lepas tu nanti arak macam tu juga. Arak sifat, arak nak beri sifat macam manisnya kek, wanginya kek, sejuk dan panasnya kek. Itu arak. Arak ni sifat dia dalam jirim. Dia tumpang, dia tak boleh duduk satu-satu dia. Dia kena cari jirim.
Manis kena cari ketul gula, kena cari tebu. Dia begitu. Manis kena beli kek. Mana ada kek manis duduk satu-satu dia. Pergi kedai. Saya nak manis. Gula tak mau. Sebab beli gula tak kena timbang mahal. Nak manis saja. Tak boleh. Manis kena beli gula. Jangan kita kata gula tu lah manis. Manis tu gula. Jangan. Oh bukan. Tak sama. Lain. Gula pun macam-macam jenis nama. Saya duduk di Thailand. Gula Thailand tawar lagi daripada gula Malaysia. Tapi besar sama je. Tapi manis dah. Tahap manis tak sama. Itu kata manis lain, gula lain. Sama besar. Tapi bila pun dalam cawan, gula Malaysia ni satu sidu je. Kalau Thailand dua sidu baru manis. Ni saya duduk di Thailand. Dia tahu manis. Thailand gula dia tak manis mana. Tapi besar dia sama je. Bituk garam kan. Masing garam tak sama. Garam hak lauk tu, hak berketul tu, hak besar tu. Tu sedap lagi daripada garam yang halus tu. Itu pahit. Kan? Kalau tukang masak jangan duk masaklah garam halus. Pahit nanti. Dia kena apa? Garam tu. Hak betul-betul. Hak tu dia lemak. Orang perempuan tahu lah. Lain tu, masin di garam tu tak sama. Sifat dia tak kekal dua masa. Dia akan hilang. Dia akan lenyap. Contohnya bau bau masak. Itu sifat. Mana jirin dia tumpang di air. Cuma angin jirin yang latif, yang lembut. Dia jirin. Kita tahu mana kita dijirin? Bila tempuh kita basah. Kita basah. Dia tumpang. Tapi ciri-ciri arah dia akan hilang. Sikit. Lama-lama habis. Setiap saat dia hilang. Contohnya masak. Kalau kita masak, hak mula-mula keluar tu, wangi dia kuat. Kemudian bila dia lalu, dia kurang. Setiap saat. Sampai saya dekat Shah Alam, habis pula. Wangi dia tak ada. Habis. Bukan dia tak ada. Kalau ada, kan? Kita nak mengaji ni kadang-kadang bau ayam di Penang. Lalu kat kita. Hak Penang punya mai. Bukan. Dan tidak dalam masjid ni semayang tak khusyuk. Nanti dia bau busuk pun datang. Mai bau busuk daripada mana? Thailand. Busuk ni dia habis. Lama-lama hilang. Macam bangkai ayam yang mati. Busuk dia tu sebenarnya setiap saat dia kurang. Lama-lama habis tak bau lagi. Dia bukan 5 hari tu hilang, tak bukan. Sikit-sikit macam kita tua ni. Semakin setiap saat. Saya ni tuan-tuan tengok saya kejip kali kedua bukan saya dah. Orang lain saya juga. Saya dah tua, tapi tuan-tuan tak perasan. Ni, retah di putih ni. Saya tengok putih ni, kali kedua putih lain. Ketiga putih lain. Keempat lain. Cukup 2 tahun dah jadi lusuh. Dia jadi lusuh bukan tiba-tiba. Setiap saat. Dia hilang, dia tak kekal 2 zaman. Arat tak kekal 2 masa. Apa tak kekal 2 masa? Seminit bau wangi, 2 minit bau tu kurang. 3 minit kurang. Dia berubah. Hilang. Itu. Lepas tu ahli sains Perancis cuba nak tarik suara-suara Nabi-Nabi dulu. Cuba nak tarik rahsia Islam. Dia bercuba cipta satu alat mentarik suara-suara dahulu. Punya kaji nak buat tak boleh. Rupanya suara ni hilang. Tak jumpa cari. Kalau saya jumpa dia tahu bodoh. Buat apa tak pergi pondok? Pondok masjid Arab ni tak kekal. Habis. Saya cakap ni. Woi. Habis. Dia bukan woi. Woi. Pergi ke Shah Alam. Kalau itu Tok Mu mengajar dulu, hak suara Nabi Muhammad akan lalu ke Kali Jaya. Nabi Muhammad cakap dulu. Suara ni dia hilang. Habis. Ni kalau woi sini dah hari. Slow. Habis. Hilang. Sebab tu bila saya kata, di ujung sana pelan. Yang duduk dekat saya adalah dia hilang. Hilang. Macam masa sejam ni, dia bukan tiba-tiba, sejam lah. Minit. Saat, 2 saat, 3 saat, 4 saat, pukul 3. Saat, 2 saat. Pukul 4. Dia bukan tiba-tiba jadi pukul 4.
Tiap saat. Sebab tu saya jam dinding, jam jalan. Tu betul. Kalau tak tu tak betul. Baru ni dig. Tu betul. Masa ni dia berubah setiap saat. Kalau tak. Masa tak dia berhenti tu. Oh, masa tu tak berubah. Tak, baru berubah dah. Ya. Orang putih gaji dah. Dia baru mengaji. Dia baru dengar ustaz pondok mengajar. Kita buat jam macam tu. Kalau mengaji bab jin arwah ni saya tak mau cerita lagi. Kalau sebut makulat tu. Ilmu makulat tu naknya seronok. Ada budak-budak universiti main mengaji ni, saya mengaji universiti tak mengaji macam ni. Tak sampai tak pernah mengaji macam ni. Jin arwah ni pernah ingat ke? Sampai tara ni. Tak tahu. Sebab bahawa dia bukan ilmu pondok. Ilmu Islam ni, semua ilmu yang ada di dunia ni semua asal Islam. Semua orang putih curi pada masa dulu ni. Tatar perang Iraq, Baghdad dulu ni. Mereka ambil dia ilmu. Habis mereka ambil. Sebenarnya tentang falak ni semuanya ulama orang Islam. Matematik ulama orang Islam semua. Sebab kita kalau dia kata apprentice cuba nak tarik, dia cuba buat satu alat menyedut suara dulu. Sedut, tarik. Rupanya tak boleh. Kalau kita hak ngaji gelak. Sebab apa? Mana boleh, suara dah habis. Arah suara tak kekal 2 masa, habis je lenyap. Ni arah. Saya tak mau cerita lebih lagi tau. Ni baru disebut. Sekira-kira keadaannya je baik hidup ni, kita nak tahu selain daripada Allah, jadi nak arah. Itu selain daripada Allah. Ya, kita boleh sebut laisa kamitslihi syai'. Allah tak semacam dengan sesuatu. Kita boleh sebut sesuatu tu pokok rambutan, pokok durian, kambing, lembu. Dia nak sebutlah. Kalau kita nak kata sebut lagi apa sesuatu yang lain daripada Allah. Sungai. Sebut lagi, kita balik tidur kat rumah dia sebut tak habis lagi. Pasir, selut, air, api, lagi. Kita tahu, sebut lagi aku nak tidur kat rumah dia dulu. Kalau yang cerdik apa? Suatu yang lain daripada Allah itu setiap yang berjirim dan arah. Habis. Fikir sendiri lah. Kita pasir jirim. Angin jirim. Panas arah. Sifat. Sebab tu bila kita berzikir, tiba-tiba datang wangi. Ada hak ngaji tak habis. Tuhanlah. La ilaha illallah. Tuhanlah. Kafir tak saya. Bila wangi, arak ni sifat yang menumpang diri. Bila kita berzikir, tiba-tiba rasa sejuk datang. Jangan kata Allah datang. Itu arak. Sebab tu kalau kita mengaji jirim arak ni senang. Allah tak sama dengan suatu. Suatu tu apa dia? Jangan sebut rambutan, angin, api. Setiap yang berjirim dan arak, habis. Jangan tanya dah. Itu orang pandai jawab. Kalau orang tanya mana dalil jirim dan arak, tu laisa fi syai' tu dalil jirim dan arak. Tu dalil dah. Jadi elok jirim dan arak ni. Ini saya sebut sikit baru. Baru dia sebut jirim sama jirim, dia tidak masuk. Sebab apa bila pasang kipas? Sebab apa berangin? Sebab apa? Berangin. Bila tutup kipas tak berangin. Sebab angin ni jirim, tapi jirim yang lembut. Cuma kita tak nampak. Dia jirim sebenarnya. Tahu mana jirim? Kita pasang. Kipas itu jirim. Jirim sama jirim tidak boleh masuk. Bila kipas dia cuba mengganggu angin, kipas tadi akan menolak angin-angin tadi sehingga angin berpusing sampai kita berada sejuk. Ni kipas ni duk sepak. Tunggu dia mah jirim sepak angin. Itu lagi dahsyat. Tuan-tuan ni tak faham tu saya boleh fahami. Jirim-jirim ni tak sepak angin. Tu dia. Kita faham sepak ni sepak bola. Ni sepak angin. Ni angin lalu juga. Lalu. Angin jadi kacau. Bila kacau, kita berangin.
Cuba tutup. Sebab apa bila tutup tak bangin? Sebab jirim sama jirim tak bertempuh. Dah tak bertempuh lagi, dia tak payah. Angin jalan. Tapi bila besi kipas ni belagak, dia akan bungsi. Musim besi pun kena kat kita. Kita berani. Siapa kata ngaji tak jauh ni jalan zaman. Hak alisan nak kaji tak jumpa lagi. Kita dah tahu lah. Tahu dah. Percayalah dengan ilmu Islam. Dengan ilmu lama ni mengaji lah. Ulama-ulama dulu hebat. Jadi sebab tu dia kata keadaan jirim dan arak jadi petunjuk dalil wujud yang menjadi. Angin ada yang menjadi, air ada yang menjadi, pasir ada yang menjadi. Setiap jirim. Sebab itulah kalau kita mengaji jirim dan arak ni, kalau Dajjal turun di tempat kita mai masjid bulat ni, dia balik saja. Hampir balik lah Dajjal. Sebab apa? Dia berkata aku pun tak boleh lah pok masjid bulat ni. Dia pun mengaji jirim arak, aku nak muat tak boleh. Sebab Dajjal dia memang besar. Dia besar macam tu. Bila besar tu jirim. Aku kata dia sakit hati. Jirim piah. Setiap jirim bukan Allah, bukan Tuhan. Dia menjelma, mai mawani. Akulah Tuhan kamu. Arak. Arak. Dia masuk masjid bulat ni, dia balik gitu ya. Dia percaya lah. Dia percaya lah. Ni baru hari ni ngaji saya percaya lah. Tambah tak payah pay. Lagi teruk. Hang Tuhan bagi nama. Dia lah jirim. Jirim. Dia setiap jirim ni bukan Tuhan. Macam lagu mana kita nak kata Allah mengambil lapang? Sedangkan angin ni Allah yang cipta. Sebelum angin dulu pula bukan ada. Angin kalau tak ada panas, tuan-tuan. Panas kalau angin tak ada. Angin kalau tak ada panas. Sebab apa sejuk? Sebab angin ada. Kipas. Dia sepak angin, kan? Tepuh kena kat kita. Sepak. Bahasa. Sebab tu dia panas. Kalau angin tak ada panas. Macam mana kita nak kata Allah ni mengambil lapang, sedangkan lapang itu angin itu Allah yang cipta? Macam mana kita nak kata Allah mengambil ruang air, sedangkan air itu Allah yang cipta? Sebab tu Allah maha hebat. Allah cukup hebat dia. Sebab tu orang yang mencipta radar sebenarnya dah masuk Islam. Saya dah lupa nama dia. Bila dia mencipta radar, dia tahu lagu mana nak kesan sesuatu benda, sesuatu objek. Dan kena ada ciri-ciri sifat-sifat yang ada pada benda baru dia boleh kesan. Dan ada satu benda yang dia nak kesan dia tak boleh. Padahal bukan Tuhan. Dia kata sudah pasti Tuhan yang mencipta semua-semua ni. Sudah pasti tidak boleh dikesan, tidak boleh dilihat, tidak boleh dirasa, tidak boleh ditempuh, tidak boleh dipegang. Dia masuk Islam dia sebab dia kaji radar. Ni pengasas pencipta radar. Dia kata sudah pasti Allah tidak boleh dikesan. Sebab dia tahu nak kesan ni dia mesti ada ciri-ciri sifat-sifat berjam-jam. Sudah pasti Allah bukannya. Bila dia kaji Tuhan, bila dia kaji agama-agama lain, dia dapati bila dia masuk kaji tentang Allah, agama Islam, Allah ni tak sama dengan suatu. Tidak berjarak. Ni dia Tuhan dah. Ni Tuhan dah. Kalau selagi boleh dilihat, boleh dilukis, boleh diukir, boleh ditebuk, itu bukan dia. Bukan Tuhan itu. Lepas tu Nabi kata kapok dia. Kapok dia hampak dia tukang buat bahala. Bagi-bagi buat mata. Orang mai bagi berapa? RM25. Saya nak Tuhan besar sikit. Buat besar. Ukir. Ini RM100. Dia kata pok ni pergi nama. Saya tambah kira mana tak tahulah. Pok ni apa? Cipta Tuhan. Pok yang lukis, pok jual pula Tuhan, pok pergi sembah dia. Pok dia hambat dia tak balik. Pok dia hambat. Lagi plastik. Buat apa ke nama buat Tuhan, ambil selut. Saya sebut, kalau batu dia Tuhan, kenapa batu lain tidak jadikan Tuhan? Kalau pohon kayu dijadikan Tuhan, kenapa pohon kayu yang dijadikan Tuhan?
Kalau lembu dijadikan Tuhan, kenapa kerbau tidak dijadikan Tuhan? Kerbau hebat pada lembu. Kenapa gajah tidak dijadikan Tuhan? Sedangkan gajah lebih hebat pada lembu. Allahu Akbar. Sebab tu orang yang kafir summun, bukmun, umyum, fahum la yusirun. Fahum la yafqahu. Kadang-kadang tuan kata tu, pok-pok ni buta, tuli, pekak. Semua cukup. Kan? Sebutlah apa pun pekak. Tak mau fikir. Kadang-kadang kepala sampai botak. Fikir nak buat apa? Nak buat handset, nak buat kereta cipta, mereka bentuk kereta, tapi botak pula. Tapi tentang Allah dia tak boleh berfikir. Tu maknanya Allah cak. Tu. Cakap tu dulu. Saya tak boleh lebih dah. Nanti kita sini saya nak laju saya nak keempat pada segala pegangan dan kepercayaan dengan kenyataan penjelasan yang didengar daripada perkhabaran Rasulullah seperti hal-hal syurga, neraka dan hal-hal hari kiamat. Itu pun nanti kita akan mengaji dan tempuhi insya-Allah. Kita berhenti pada nombor 5, faedah ilmu ini iaitu dapat mengenal Tuhan dan percayakan Rasul. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bisawab. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada pagi ini kita dapat ambil iktibar dan kita dapat memantapkan lagi ilmu kita dan akidah kita insya-Allah. Wallahu a'lam. Baik, praktis soal jawab siapa yang tanya. Bagi saya. Soalan yang cukup bagus dan payah untuk menjawab. Jirim dia ada jirim yang kasih, jirim yang lebal. Macam kita dia ada jirim yang latif. Latif ni dia ada dua. Macam latif angin tu kita dapat rasa. Dia ada satu lagi jirim yang latif, yang mana macam kita kata ruh, kan? Itu sebenarnya jirim juga, tapi jirim yang latif. Latif tu dia tak semacam dengan angin, tapi dia kategori juga jirim yang latif. Tapi sebenarnya dia tu sebenarnya tidak ada diri dia di alam realiti ni. Dengan mata ni memang kita tak nampak. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang masuknya orang dirasuk tu, itu sendiri pun di ulama-ulama ahli-ahli jin tak sama pendapat dia. Kata setengah masuk, kata setengah di luar saja, kata setengah bukan seluruh badan. Tapi sebenarnya memanglah yang selalunya ulama sebut yang jirim sama jirim tidak boleh masuk ni, jirim yang kita boleh rasa dia punya diri dia. Angin pun walaupun dia lembut, tetapi dia sebenarnya dia ada diri dan kita boleh rasa sekarang. Tapi hak jirim macam roh, hak macam tu, oleh kerana dia terlalu lembut, dia boleh menjelma masuk. Itu kita tak nafikan, bukan semuanya begitu. Tapi oleh kerana benda tu benda, sebenarnya itu pun khilaf ulama tentang masuknya dirasuk itu. Itu pun itu pendapat yang lain pula. Maknanya kalau kita kata dirasuk oleh, dimasuk oleh satu benda yang halus, itu pun bolehlah kita terima. Sebab apa?
Sebab masa tu walaupun dia berdiri, diri dia berdiri, tapi sebenarnya kita tidak boleh rasa lagu mana dia. Dia selalu halus, kan? Selalu rohani. Mungkin dengan sebab itu dia boleh masuk. Mungkin. Itu pun ulama berbeza pendapat juga tentang seorang yang dirasuk itu adakah masuk betul atau tidak. Hai. Maknanya angin itu halus, tapi roh lagi halus. Okay, ada soalan lain. Saya ramai tahu tentang baru ni ataupun sebelum ni ada dua aktif yang buat kajian, mereka buat rakaman di dalam kubur. Mereka merekam suara-suara mereka yang diseksa dalam kubur. Jadi memang ini banyak ini kadang-kadang yang Pak boleh ditunjukkan. Dan kita boleh dengar suara kena seksa dan roh dalam kubur. Apa komen Ustaz? Ya, saya pun ada mendengar berita tu dan mendengar juga suara tu ada disampaikan kepada saya. Jadi perkara itu tidak mustahil. Sebab kata semua ulama, neraka ni di bawah 7 petala langit, 7 petala bumi. Neraka ni di bawah. Dan tidak mustahil, dan suara-suara yang kita dengar tu bukan suara yang dahulu, kan? Yang saya sebut suara digilang. Suara itu suara yang pada ketika itu, bukan suara yang dulu dah, pada ketika itu. Dan pula diberitahu pula khabarnya dalam tu banyak suara-suara perempuan, kan? Jeritan perempuan. Ya, ada munasabah, kan? Kalau tipu pun tak apa, tak tipu pun betul, kan? Ada munasabah. Sebab apa? Yang banyak dalam api neraka ni ialah perempuan. Jadi dalam masjid bulat ni tak, InsyaAllah dalam masjid bulat tak. Yang banyaknya perempuan. Sebab apa? Perempuan ni dia senang masuk syurga, kan? Tapi dia nak masuk syurga tu senang, tak ramai. Perempuan ni jaga semayang, jaga suami. Banyak kan? Ya, kalau kita kaji dalam hadis, ada kata ulama neraka ni di bawah langit, di bawah bumi, 7 petala bumi. Dan pula dalam hadis banyak penghuni neraka ni ialah perempuan, lebih ramai daripada lelaki. Lebih ramai. Jadi kalau kita tengok betul ni tak betul cerita tu, kalau tak betul pun betul. Betul pun lagi betul lah. Macam kiamat, kan? Mereka kata 2012 ni kiamat. Ya, kalau tak betul pun betul. Kiamat ni berlaku, kalau mereka saja main-main dia betul. Kiamat ni mereka sebut memang betul nak kiamat. Tak mustahil. Kalau mereka kata 2012 nak kiamat, ya, boleh jadi. Benda tu memang boleh berlaku bila-bila saja. Walaupun khabar ini daripada mereka, bukan daripada Nabi, kan? Tapi benda tu kalau tak betul pun, ya betul memang nak kiamat pun. Kalau mereka tak anggap itu sebagai permainan, ya betul. Yang itu pun ada munasabah ya. Dan saya anggap benda tu tak mustahil, kan? Benda tu saya yakin mungkin dia, kan? Kalau ada orang yang cuba nafikan kata itu macam-macam lah teknologi dan sebagainya. Sedangkan orang yang tertentu boleh dengar suara-suara agak tua, boleh dengar. Sahabat saya pun kerja dia mengaji Quran, orang pondok mengaji Quran, dan dia kata dia pernah dengar jeritan banyak dalam kubur. Bila dia dengar juga, tak mengaji lah. Dia kata macam papan kita tarik je. Papan tarik lepas, pelepas. Balik tu, tak bagi duit tak apa. Benda tak mesti lah, Allah boleh tunjuk. Dia tak apa, boleh nanti. Tapi suara tu bukan suara dulu lah. Suara tu hak masa sekarang. Ruh jahat. Ruh yang mana sebenarnya ala ruh ni saya tak cerita lebih. Kan? Yas'alunaka ruh, qul ruh min amri. Tapi ruh jahat ni diseksa sebenarnya. Nanti tanya pula neraka apakah ada siapa masuk lagi? Ada. Tu ruh jahat yang diseksa. Wallahu a'lam. Saya cukup